Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan menyambung lagi perbincangan kita dalam topik amalan 3R. Kita akan bincangkan topik yang seterusnya, iaitu 3.2.2, kaedah pengasingan sisa pepejal. Bagi melaksanakan aktiviti kitar semula yang termasuk dalam program 3R, pengasingan sisa pepejal merupakan perkara penting yang perlu diketahui oleh masyarakat bagi memastikan program ini dapat dijalankan dengan lancar dan berkesan. Terdapat dua kategori bahan sisa pepejal yang dihasilkan oleh masyarakat, iaitu bahan yang boleh dikitar semula dan bahan yang tidak boleh dikitar semula. Baik, kita tengok dalam jadual di bawah ni. Komposisi sisa pepejal. Yang pertama ialah kertas. Baik, kertas ni pun ada yang boleh dikitar semula dan ada yang tidak boleh dikitar semula. Baik, yang boleh dikitar semula ialah kertas dan kadbod yang berwarna atau tidak berwarna, termasuk kad. Kad ni kad ucapan ke, kad undangan ke, ya, surat, kalender dan lain-lain. Majalah, risalah dan buku-buku yang berkulit nipis. Okey, ini yang di bawah tu ialah jenis buku, jenis buku, majalah, risalah, buku-buku. Baik. Yang tidak boleh dikitar semula, bekas makanan. Ya, kertas yang dibuat bekas makanan yang telah kotor dan tidak boleh dibersihkan, seperti kotak makanan. Sekarang ni banyak makanan kan, COD letak dalam kotak. Jadi kotak tu dah penuh dengan sisa makanan dan melekat dengan sisa makanan dan disaluti dengan minyak. Pinggan kertas. Ni kalau ada majlis-majlis apa, pakai pinggan kertas, letak apa, mi goreng ke, ya, letak kek ke penuh dengan krim, ya. Tisu muka, tisu kertas, kotak susu dan lain-lain. Yang kategori ni tak boleh dikitar semula sebab dia dah kotor sangat. Yang berikutnya ialah kertas yang mempunyai ketebalan seperti buku berkulit tebal. Buku yang berkulit tebal, ya, bahagian dalam tu boleh dikitar semula, tapi bahagian kulit dia tu, kulit tu kita kena asingkan. Yang itu tak boleh dikitar semula. Yang ketiga ialah kertas yang telah disaluti lilin, plastik atau aluminium. Ni sekarang ni banyak, kertas-kertas yang disaluti dengan lilin, plastik ataupun aluminium yang digunakan untuk membungkus makanan, kan. Yang ni tak boleh dikitar semula. Baik, seterusnya ialah kaca. Ada juga kaca yang tak boleh dikitar semula. Kita tengok dulu kaca yang boleh dikitar semula, iaitu botol atau bekas kaca yang berwarna atau tidak berwarna, seperti botol minuman dan bekas makanan. Yang ini bersih. Maksudnya tak beracun lah. Tak beracun. Yang tak boleh dikitar semula ialah kaca pecah daripada cermin kereta. Cermin kereta yang pecah tu, ataupun daripada tingkap yang pecah, tak boleh dikitar semula. Keduanya, kaca yang digunakan di makmal, yang digunakan di makmal atau hospital untuk kajian dan perubatan. Kaca yang digunakan di makmal, contoh di bawah mikroskop tu kita akan letakkan satu kepingan kaca untuk kita letakkan sampel tu kat atas tu. Kalau pecah tak boleh guna, ya. Dan juga untuk perubatan.
Yang ini mungkin dah tercemar. Dia kena bahan-bahan kimia ke. Ini tak boleh dikitar semula. Ketiga, cermin mentol. Cermin mentol, tiup lampu fluoresan tu ya. Tiup itu panggil tiup. Ya. Tu tak boleh dikitar semula. Kemudian yang ketiga, aluminium. Ya, aluminium. Semua jenis aluminium dan keluli seperti tin, minuman ringan dan bekas makanan, semua ni boleh dikitar semula. Yang tak boleh dikitar semula ialah tin, bahan yang mudah terbakar. Yang menjadi bekas kepada bahan yang mudah terbakar. Seperti tin cat, tin aerosol dan tin minyak. Bahan-bahan yang digunakan untuk perubatan seperti spatula aluminium yang digunakan di makmal ataupun di hospital. Yang ini tak boleh dikitar semula. Baik. Seterusnya kita lihat komposisi sisa pepejal plastik. Yang boleh dikitar semula ialah plastik yang dibuat botol atau bekas plastik yang berwarna dan tidak berwarna seperti botol minuman, botol pencuci, bekas makanan yang boleh dibersihkan, beg plastik dan lain-lain. Ini yang tak mengandungi bahan-bahan yang berminyak ataupun bahan-bahan yang beracun. Sementara yang tak boleh dikitar semula ialah botol plastik yang digunakan untuk bekas yogurt, margarin dan yang seangkatan dengan dia lah. Yang kedua, bekas makanan. Plastik yang dibuat bekas makanan atau minuman yang tidak boleh dibersihkan seperti pembungkus air dan kuih muih, pembalut nasi, lemak dan sebagainya. Yang ini tak boleh dikitar semula. Dan yang terakhir ialah botol plastik yang mengandungi sisa bahan berbahaya seperti racun, minyak. Yang ini bahaya. Ataupun cat. Kalau ada cat pun tak boleh. Seterusnya kita lihat 3.2.3, kesan pelaksanaan 3R terhadap elemen kelestarian. Program 3R dapat memberi manfaat dan kesan yang baik untuk sebuah negara dari segi ekonomi, sosial dan alam sekitar. Yang pertama, kita tengok kesan kepada ekonomi. Okey, dari pelaksanaan 3R ni, dia dapat meningkatkan ekonomi negara dengan penjualan produk hasil daripada sisa pepejal yang boleh dikitar semula. Itu yang pertama. Yang kedua, peningkatan jumlah kunjungan pelancong asing disebabkan oleh kawasan persekitaran yang bersih. Apabila negara kita bersih, persekitaran kita bersih, pelancong suka datang. Ni dapat membawa masuk duit-duit daripada pelancong luar negara tu ke dalam negara kita. Tapi kalau kotor, penuh dengan sampah, siapa nak datang kan? Baik. Seterusnya, mengurangkan kos penyelenggaraan tapak pelupusan disebabkan oleh pengurangan sisa pepejal melalui program 3R. Melalui program 3R ni, sisa pepejal kita dapat dikurangkan. Sebab kita recycle kan? Recycle, reuse. Semua ni dapat mengurangkan sisa pepejal. Dan apabila sisa pepejal ni kurang, tapak pelupusan sampah pun tak perlu diselenggara dengan kerap. Dapat mengurangkan
kos. Seterusnya, kesan kepada sosial. Pertama, dapat melahirkan masyarakat yang bersatu hati dan bekerjasama bagi memastikan program 3R dilaksanakan dengan baik. Kita dalam masyarakat, kita dapat bekerjasama untuk memastikan program 3R ni dilaksanakan. Keduanya, menghasilkan masyarakat yang sihat disebabkan pengurangan masalah pengurusan sisa pepejal. Masyarakat kita akan jadi sihat sebab tak ada masalah sampah di persekitaran ni. Kita dah boleh buat sendiri. Asingkan sisa-sisa pepejal tadi, kita boleh jual dan sebagainya. Di persekitaran kita tak ada sampah. Masyarakat jadi sihat. Melahirkan individu yang bijak dan pintar dalam menghasilkan barang-barang yang boleh diguna semula. Dengan program 3R ni, masyarakat ni akan jadi kreatif, kan? Dia dapat buat inovasi-inovasi. Contohnya tayar, dia buat tempat bunga, tempat tanam bunga, kemudian diukir cantik-cantik. Ada yang bentuk burung, bentuk apa dan sebagainya. Begitu juga dengan botol-botol atau bekas-bekas plastik yang digunakan untuk buat pasu dan bekas-bekas yang lain dengan cara yang kreatif. Seterusnya ialah kesan kepada alam sekitar. Program 3R ni dapat menghasilkan kawasan persekitaran yang bersih dan selesa untuk didiami oleh masyarakat. Bila ada program 3R ni, persekitaran akan jadi bersih. Bila bersih, kita pun selesa. Kedua, mengurangkan pencemaran bau yang berpunca daripada sisa pepejal yang tidak diuruskan dengan baik. Baik, bila kita dah uruskan sisa pepejal dengan baik, persekitaran kita akan jadi nyaman. Tak ada bau-bau busuk lagi daripada sisa pepejal yang tidak diuruskan dengan baik. Dan yang terakhir, mengurangkan pelepasan gas rumah hijau yang boleh mengakibatkan pemanasan muka bumi seperti gas metana dengan mengurangkan penggunaan tapak pelupusan sanitari. Okey, sebelum ni kita dah belajar kan, dekat tapak pelupusan sanitari boleh terhasilnya gas metana daripada proses pereputan sisa-sisa pepejal. Jadi dengan pengurangan sisa pepejal ni, maka gas-gas metana ni mungkin dapat dikurangkan. Jadi pemanasan muka bumi ataupun penghasilan gas rumah hijau ni dapat dikawal. Baik, itu dua subtopik yang kita bincangkan hari ini, iaitu kaedah penghasilkan sisa pepejal dan kesan pelaksanaan 3R terhadap elemen kelestarian. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita dalam video yang berikutnya.